Assalamualaikum and hi. Kami dari Seksyen 3, Kursus Kejuruteraan Pembinaan akan membentangkan hasil tugasan secara berkumpulan yang bertajuk komponen rumah kami. Sekarang, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama, Efreno Melina Anak Enyau. Yang kedua, Nur Diana Sofia binti Rosli. Yang ketiga, saya, Nur Farisha Irwayu binti Mustafa. Dan yang terakhir, Nurul Alia Balkis binti Abdul Halim. Seterusnya adalah pengenalan. Havana adalah sebuah rumah 2 tingkat dengan 3 bilik tidur dengan keluasan lantai seluas 134 meter persegi. Kita dapat lihat jumlah keseluruhan lantai adalah sebanyak 164 meter persegi dan ianya tidak termasuk kawasan beranda. Susunan atur ini akan sesuai dengan seluas 146 meter persegi, hanya dengan bahagian depan lot 11.20 meter dan kedalaman minimum sehingga 13 meter. Saya akan teruskan dengan pandangan dan pelan tingkat bawah. Pelan tingkat bawah terdiri dari garaj terbuka yang dapat memuatkan satu kenderaan jenis SUV. Telah dirancang dengan teliti untuk memiliki ruang yang cukup ketika membuka kedua pintu kenderaan. Kawasan ini dapat direka dengan pintu masuk ke ruang makan sebagai akses ke ruang dalam rumah. Serambi kecil terletak di bahagian depan. Seperti yang anda lihat, dari ruang tamu hingga ruang makan dan dapur ianya terbuka. Hal ini untuk menjadikan kawasan ini kelihatan lebih luas. Dengan lebih terperinci, di sebelah kanan terdapat tandas dan tempat mandi serta tempat penyimpanan di bawah tangga. Di sebelah kiri pula mempunyai garaj dan terdapat sebuah bilik tidur kecil yang juga dapat berfungsi sebagai bilik pembantu rumah. Di bahagian belakang terdapat lobi atau kawasan servis dan juga dapur. Seterusnya, pandangan dan pelan tingkat 2. Tingkat 2 terdapat bilik tidur utama yang berukuran 45 meter x 4 meter atau 18 meter persegi dengan kabinet terbina ke dalam. Bilik ini membuka ke beranda kecil di bahagian depan. Kawasan yang baik untuk melihat cakrawala atau pemandangan. Sekiranya ini tidak mencukupi, terdapat lorong menuju ke beranda yang luas di sebelah kiri berukuran 3.7 meter x 8.3 meter. Dengan kawasan ini, anda sudah dapat menjadikannya sebagai tempat perhimpunan kecil. Juga kawasan yang baik untuk bersantai pada waktu malam sambil memandang bintang-bintang pada malam yang damai. Di bahagian belakang terdapat bilik tidur biasa yang juga dilengkapi dengan kabinet terbina ke dalam. Tandas dan tak mandi biasa juga disediakan untuk kegunaan 2 bilik tidur. Komponen-komponen rumah kami adalah seperti bumbung dan kemasannya, struktur dan reka bentuk tangga, dinding dan kemasannya, tingkap dan pintu, lantai dan kemasannya, siling dan kemasannya, tiang dan kemasannya, dan yang terakhir, rasuk dan kemasannya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Alia Balkis binti Abdul Halim. Jadi untuk elemen yang pertama iaitu bumbung dan kemasan. Bumbung merupakan bahagian yang paling atas dalam sesebuah bangunan yang dibina untuk memberikan perlindungan daripada hujan, salji, angin dan suhu yang melampau serta cahaya matahari. Okey, jadi bagi pembinaan rumah kami iaitu rumah Havana, kami memilih bumbung curam. Hal ini kerana bumbung curam dapat mengalirkan air hujan ke bawah. Jadi, bagi faktor kaedah pembinaan, terdapat 2 kaedah pembinaan bumbung rumah. Yang pertama sekali ialah dimulakan dengan pembinaan kerangka. Kerangka kami memilih kerangka kayu kerana kerangka kayu lebih tahan lasak dan lebih tahan beban-beban yang diletakkan di atasnya. Kemudian, bagi penutup bumbung, kami memilih genting tanah liat. Hal ini kerana genting tanah liat lebih tahan terhadap cuaca yang tinggi dan kos harga yang agak murah dan juga ketahanan kualiti genting tanah liat itu tersebut. Bagi alatan yang digunakan untuk membuat pemasangan bumbung, yang pertama sekali adalah gerudi tanpa wayar, yang kedua alat pemotong logam dan yang ketiga pemutar skru. Antara kelebihan genting konkrit adalah genting-genting ini kebiasaannya dipasang di kawasan-kawasan yang panas dan ia dapat menyejukkan ruang di dalam rumah.
Kelebihannya yang kedua adalah kosnya yang agak rendah, di mana di Malaysia sekeping genting tanah liat berharga antara RM4 hingga RM5. Kemudian sekiranya kita hendak membina kos rumah yang dana yang minimum, lebih afdal sekiranya kita menggunakan genting. Kelebihan yang seterusnya ialah genting tanah liat mempunyai ketahanan yang baik, mampu bertahan lebih 100 tahun. Hal ini kerana kualitinya yang agak baik. Kemudian bergantung kepada pemasangannya supaya bumbung itu tidak mudah bocor. Kelebihan yang seterusnya ialah genting tanah liat mempunyai ketahanan yang baik, mampu bertahan lebih 100 tahun. Hal ini kerana kualitinya yang agak baik. Kemudian bergantung kepada pemasangannya supaya bumbung itu tidak mudah bocor. Antara kelemahan genting tanah liat ini pula ialah warnanya lebih cepat pudar kerana genting tanah liat ini diproses menggunakan proses pembakaran tanpa sebarang bahan tambahan. Kemudian sekiranya ia terdedah ke panas atau hujan, ia lebih mudah untuk pudar colornya. Selamat sejahtera, saya Efraina Melina Naina. Hari ini akan menerangkan tentang struktur dan reka bentuk tangga. Yang pertama iaitu faktor dan konsep reka bentuk. Tangga merupakan salah satu binaan penting dalam sesebuah binaan bangunan. Tangga merupakan penghubung laluan naik turun antara satu tingkat ke tingkat atas yang lain dalam sebuah bangunan. Binaan tangga mengandungi beberapa anak tangga yang dibina dan dalam satu larian terus atau mempunyai beberapa larian yang diselangi dengan pelantar. Oleh itu, tangga haruslah dibina dalam sesebuah bangunan yang bertingkat. Namun demikian, tangga yang dibina haruslah memenuhi kriteria yang diperlukan dalam sesebuah bangunan. Tangga yang dibina haruslah diteliti dari kegunaannya, ruang bukaan bagi tangga yang dibina, ukuran naik dan curam yang dikehendaki, reka bentuk yang paling berkesan dan ekonomi untuk menghasilkan tangga yang bersesuaian dengan reka bentuk dalaman bangunan tersebut. Pembinaan tangga boleh dibahagikan kepada 3 jenis tangga, iaitu tangga konkrit, tangga besi dan tangga kayu. Kebanyakan tangga yang dibina dalam bahagian dalaman bangunan sering menggunakan tangga jenis tangga konkrit. Untuk pembinaan rumah kami, iaitu Havana, kami telah memilih struktur tangga iaitu tangga konkrit. Untuk reka bentuk rumah kami telah memilih reka bentuk tangga yang bersesuaian, iaitu tangga suku pusingan. Kami memilih reka bentuk tangga jenis ini kerana rumah kami memerlukan ruangan yang terhad untuk satu tangga. Seterusnya, kaedah pembinaan. Terdapat beberapa langkah-langkah asas pembinaan tangga konkrit untuk rumah kami. Untuk langkah pertama, pekerja perlulah membuat kotak bentuk atau acuan. Kotak bentuk acuan boleh direka dengan ukuran tangga yang telah dikira dengan bahannya, iaitu papan kayu. Kemudian, besi tertulang dipasang di dalam kotak bentuk mengikut perkiraan yang telah dilakukan. Besi tertulang mestilah daripada keluli biasa, keluli tegangan tinggi atau besi bulat berbunga. Gunakan pengikat tertulang untuk mengikat tertulang tersebut dengan menggunakan dawai pengikat. Pemasangan besi tertulang ini dapat memberi kekuatan kepada tangga menengah yang tidak mempunyai sokongan. Selepas itu, campuran konkrit dituangkan ke dalam kotak bentuk dan dibiarkan keras selama beberapa hari. Campuran konkrit yang dituangkan hendaklah bernisbah 1:2:4, simen kepada pasir kepada batu baru. Selepas konkrit dituang lebih baik untuk melembabkannya dengan air yang akan memberi kelancaran permukaan. Lapisan konkrit yang digunakan akan diratakan menggunakan trowel. Seterusnya, kotak tersebut hendaklah dibuka daripada struktur akhir sekali setelah konkrit tersebut dikering dengan sempurna. Kerja kemasan dilakukan. Kerja kemasan seperti memasang mozaik atau kerja kemasan yang lain boleh digunakan untuk mencantikkan struktur tangga tersebut. Seterusnya, terdapat beberapa alatan pembinaan, antaranya pita pengukur, trowel, bar bending mesin. Seterusnya, kebaikan dan kelemahan tangga konkrit. Kebaikan tangga konkrit, kekuatan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Reka bentuk ini mampu menahan beban yang ketara. Ketahanan tangga konkrit lebih tinggi, bahan semula jadi yang berkualiti tinggi. Yang ketiga, tangga konkrit mempunyai rintangan terhadap kelembapan dan kebakaran. Berbanding struktur kayu, struktur konkrit tahan kepada perubahan suhu, kemasukan kelembapan.
Yang keempat, tidak memerlukan penjagaan khas. Pemilik rumah persendirian cukup untuk memaskini reka bentuk penamat secara berkala. Kelemahan tangga konkrit. Yang pertama, proses pembuatan dan pasangan yang sukar. Teknologi konkrit memerlukan pematuhan dengan jeda untuk menetapkan bahan yang boleh dipercayai sehingga tangga tidak boleh dipasang dalam beberapa hari. Yang kedua, kos bahan yang tinggi. Yang ketiga, penampilan besar-besaran. Jika struktur tidak dihiasi dengan unsur hiasan. Monolit konkrit dengan unsur. Monolit konkrit melanggar estetika pendalaman. Penyelesaian reka bentuk menarik untuk menyelesaikan pembinaan akan diperlukan. Seterusnya, saya akan menerangkan dinding dan kemasannya. Faktor atau konsep reka bentuk untuk dinding. Dinding direka bentuk sebagai komponen struktur yang dibina pugak. Dinding berfungsi untuk menyokong berat bahan lantai dan bumbung. Dinding juga berfungsi sebagai perlindungan daripada pengaruh cuaca, suhu dan angin atau sebagai pembahagian bangunan pada ruang dan bilik. Dinding merupakan unsur yang meliputi bangunan dan juga menyediakan sokongan kepada unsur yang lain. Antara bahan binaan dinding ialah bata, konkrit, kayu, kelili ataupun komposit. Kini, dinding yang dibina daripada bata lebih popular berbanding bahan lain. Namun, bahan lain seperti konkrit, kayu dan logam juga boleh digunakan. Terdapat beberapa faktor dalam mereka bentuk pembinaan dinding. Antaranya, kestabilan, kekuatan, tahan cuaca, rintangan kebakaran dan rintangan kepada pengaliran dan penyerapan bunyi. Untuk kestabilan, dinding seharusnya stabil dan kukuh supaya tidak runtuh. Untuk kekuatan dinding, mestilah berupaya menanggung beban, menahan daya membatan dan tegangan. Untuk tahan cuaca, dinding mestilah berupaya menahan suhu yang terlalu sejuk dan panas serta dapat merintangi air hujan daripada masuk ke dalam. Untuk rintangan kebakaran pula, dinding haruslah berkebolehan menahan api apabila terbakar. Untuk rintangan kepada pengaliran dan penyerapan bunyi, dinding perlulah berupaya menghalangi kebisingan dari luar agar tidak mengganggu keselesaan dan ketenteraman penghuni di dalam bangunan. Untuk dinding pilihan kami telah memilih jenis dinding galas beban iaitu dinding batu bata kerana kekuatan dan ketahanannya yang tinggi. Jenis dinding ini dapat menanggung beban dari atas selain beban diri dan dapat mengagikan beban yang sama rata ke keseluruhan panjang dinding. Untuk dinding batu bata ini, kami telah memilih ikatan jenis ikatan Inggeris. Ikatan Inggeris ini adalah ikatan yang paling kuat di antara ikatan-ikatan yang lain. Manakala bata yang kami pilih adalah bata kejutaan yang merupakan bata yang padat. Terusnya, untuk dinding bahagian dalam yang berfungsi sebagai pemisah antara ruang dan bilik, kami telah memilih dinding tidak galas beban. Kami menggunakan bata biasa dan ikatan sisi bata untuk dinding sebegini. Seterusnya, kaedah pembinaan. Sebagai langkah pertama, sediakan dan tanda garis dinding yang ingin dibina. Seterusnya, bersihkan kawasan garisan dinding tersebut. Bata dan papan mortar hendaklah ditempatkan dengan jaraknya lebih kurang 600 mm dari garisan dinding supaya bata dan mortar senang diambil semasa membina dinding. Seterusnya, bermulalah langkah untuk penyusunan bata bagi membentuk dinding. Susunan bata ini diletakkan dengan menggunakan mortar. Dua-dua penjuru dinding hendaklah didirikan serentak. Tiga perkara hendak dikawal ialah tegak, rata dan mengikut tolok iaitu tinggi setiap bata. Tinggi setiap lapisan bata hendaklah ditetapkan mengikut tolok lapis. Satu alat yang dibuat daripada kayu lurus sepanjang satu tingkat bangunan. Ditandakan jarak tiap-tiap lapisan batu, kedudukan tingkap atau pintu dan ambang. Apabila membina dinding melebihi 1.5 meter panjang, benang dan pin hendaklah digunakan untuk mendapatkan kelurusan tembok. Jika dinding penjuru sudah kukuh, blok sudut dan benang boleh juga digunakan untuk dengan berkesan. Apabila panjang dinding melebihi 12 meter, adalah lebih berkesan jika sebahagian dinding dipertengahkan didirikan serentak dengan dinding penjuru untuk menjadi panduan. Bahagian tingkap dibiarkan kosong dan diletakkan lintel di bahagian atasnya. Perhatian harus diambil untuk memastikan supaya dinding yang tinggi tidak dibina sekaligus untuk mencegah mendapan berlaku. Cara membina dinding tinggi ialah tiap-tiap 1 kepada 2 meter pembinaan ditangguhkan sehingga hari keesokannya.
memberikan masa untuk pengasahan mortar. Perancah digunakan untuk menyusun bata yang tinggi. Akhir sekali, kerja kemasan dinding dilakukan untuk memberi dan mewujudkan suasana cedera dan penyeri di dalam rumah tersebut. Dinding yang telah siap akan dilepa dan kami telah memilih untuk melepa dengan lepa simen. Lepa simen tersebut mengandungi bahan seperti simen, pasir dan air dan hanya dibuat dalam 3 lapisan. Seterusnya, kerja kemasan terakhir yang dilakukan iaitu mengecat. Seterusnya, terdapat beberapa alatan pembinaan yang digunakan iaitu trowel, tilting drum missing, pemaras keluli, aras spirit. Akhir sekali, kebaikan dan kelemahan dinding batu bata. Kebaikan dinding batu bata. Yang pertama, bahan pembinaan yang selamat dari segi ekologi, terdiri daripada pasir, tanah liat dan air. Yang kedua, rintangan frost yang tinggi dan pelepasan asaba yang rendah. Bata dianggap sebagai bahan binaan yang tahan lama dan disebabkan oleh pelepasan haba yang rendah di rumah batu bata. Haba sentiasa kejukan dan menyenangkan. Yang ketiga, risiko kebakaran yang rendah dan rintangan bunyi yang tinggi. Kelemahan dinding batu bata. Yang pertama, kos pembinaan yang tinggi. Sebagai tambahan kepada kos batu bata yang tinggi, perlu mengambil kira kos menggunakan bahan tambahan yang digunakan untuk meletakkan simen, pasir air dan gam. Yang kedua, kos masa yang ketara dalam pembinaan rumah batu bata serta kos upah pekerja sampingan. Terima kasih. Tingkap adalah suatu bukaan pada dinding untuk membolehkan cahaya matahari masuk menembusinya. Tingkap ini dikemaskan dengan bahan lut sinar atau lut cahaya yang dipasangkan kepadanya. Selain dari membenarkan cahaya menembusinya, bahan-bahan itu juga bertindak sebagai penghalang angin dan juga hujan. Tingkap juga berfungsi bagi mengadakan peredaran udara, semula jadi dan menebat haba serta bunyi. Penjenisan tingkap adalah bergantung kepada cara daun-daun tingkap dipasangkan. Terdapat 4 jenis tingkap yang sering digunakan, iaitu tingkap berengsel tepi, tingkap gelongso, tingkap daun berpangsi dan tingkap ram kaca boleh laras. Bagi pembinaan rumah kami, iaitu Rumah Havana, kami telah memilih tingkap gelongso mengufuk. Bagi kaedah pembinaan tingkap dan pintu, pertama, kerangka pintu dan tingkap perlu dipasang sebelum kerja pemasangan batu bata dilakukan. Seterusnya, rangka tingkap dan pintu haruslah berada dalam keadaan yang baik. Jenis kayu mestilah mematuhi piawaian dari JKR. Semasa kerja pemasangan dilakukan, ia haruslah dipastikan supaya berada dalam keadaan buka. Kebukakan boleh ditentukan dengan menggunakan pelambap. Setelah itu, rangka pintu dan tingkap ditopang pada bahagian tengah, atas dan bawah. Di atas kepala jenang rangka pintu dan tingkap diletakkan ambang konkrit yang mempunyai ketebalan bata. Semasa kerja mengikat bata dijalankan. Antara alatan yang digunakan adalah pita pengukur dan pemutar skru. Antara kebaikan tingkap gelongso ialah tingkapnya yang sederhana, cantik dan lebar. Tingkap jenis ini memiliki blok kaca yang cukup besar, medan penglihatan yang beragam dan tingkat pencahayaan yang tinggi. Pemasangan kaca lebih mudah, pada masa yang sama sangat fleksibel. Tingkat ini mempunyai ciri-ciri yang selamat dan dapat digunakan dalam jangka masa yang panjang. Tingkap ini juga tidak mengambil ruang yang besar. Antara kebaikan pintu panel ini ialah berpenampilan menarik dan eksklusif serta mudah dijaga. Pintu panel juga merupakan sebuah penebat bunyi yang baik dan berkebolehan dalam mengatasi rintangan terhadap perubahan suhu. Pintu ini tahan lasak kerana pintu dan panel ini tidak mudah retak seperti pintu-pintu yang lain. Melihat dari kombinasi keaslian, kecantikan, kebolehpercayaan dan kualitinya, pintu yang diperbuat daripada bahan mentah berkualiti tinggi yang mematuhi teknologi pengeluaran ini tidak mempunyai sebarang kelemahan. Lantai adalah permukaan yang rata untuk menanggung beban penghuni, perabot, alatan dan juga dinding dalam. Lantai merupakan permukaan mana-mana tingkat bangunan termasuk rasuk, papan, batu, konkrit, besi atau apa-apa bahan yang berkaitan dengannya atau menjadi sebahagian daripada permukaan tersebut.
Fungsi kemasan lantai adalah bagi memberi dan mewujudkan suasana ceria dan penyeri di dalam sebuah bangunan dan juga bagi memberi keselesaan kepada pengguna. Lantai juga berfungsi sebagai media kalis air dan media bagi menyerap bunyi. Terdapat pelbagai jenis kemasan lantai, antaranya ialah lepaan simen, jejalo kayu, parket, mozaik, terrazzo, batu marmar dan jubin. Bagi pembenaan rumah kami telah memilih kemasan lantai jenis parket. Bagi kemasan lantai jenis parket, ianya dibuat dengan kepingan kayu berroti disusunkan seperti yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Kayu ini diletakkan pada kertas selebar 300mm x 300mm supaya senang dilekatkan kepada dasar konkrit dengan menggunakan sejenis glue. Permukaan parket perlu diasah dengan mesin canai sehingga rata dan licin. Permukaan parket yang licin dan bersih boleh dikemaskan dengan sampan, leka atau lilin. Jenis kayu yang digunakan ialah kayu jati dan kempas. Alatan yang digunakan ialah mesin canai permukaan, glue parket serta sampan atau leka. Antara kelebihan lantai parket ialah mudah dibersihkan. Lantai jenis ini amat mudah dibersihkan kerana kita boleh menyapu atau mengemok serta mengelapnya dengan kain basah bagi membersihkan permukaan lantai ini. Seterusnya, ia adalah sangat kukuh dan tahan lama. Lantai ini memiliki ketahanan yang cukup tinggi dan tahan lama untuk digunakan sebagai penggunaan seharian. Penggunaan normal juga jarang menunjukkan tanda-tanda penuaan dan kerosakan terhadap lantai ini. Akhirnya, kebaikan lantai parket adalah kesannya yang semula jadi dan rupanya yang eksklusif. Lantai parket dapat memberikan nilai tambah dan sentuhan semula jadi kepada rumah kita. Lantai ini dapat mewujudkan suasana rumah yang tenang dan damai. Antara keburukan lantai jejalo kayu ialah tidak tahan cuaca. Warna permukaan lantai cepat memudar apabila terkena cahaya matahari secara langsung. Pengecatan semula harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Seterusnya, lantai jejalo kayu mudah rapuh dan mudah rosak. Lantai kayu memiliki pori yang besar sehingga kekotoran yang terdapat di permukaan sukar untuk dibersihkan. Lantai ini juga mudah calar jika tidak dikendalikan dengan baik. Lantai jejalo kayu melibatkan kos yang lebih mahal. Harganya yang lebih mahal tergantung kepada jenis dan kualiti kayu yang digunakan. Okey, bagi elemen yang seterusnya adalah siling dan kemasannya. Siling adalah sebahagian daripada kemasan yang diletakkan di atas beberapa komponen struktur yang dikenali sebagai dinding. Siling terletak di bawah rangka bumbung dan secara umumnya merangkumi beberapa reka bentuk. Reka bentuk siling berubah mengikut nilai-nilai estetika kepada kediaman dengan modifikasi dan juga warnanya. Jadi bagi pembinaan rumah kami iaitu Rumah Havana, kami memilih kemasan kepada siling iaitu cat kerana cat mampu menghilangkan warna yang hambar di siling. Jadi cat itu perlulah tahan lama. Antara ciri yang perlu dititikberatkan sewaktu kaedah pembinaan siling dan kemasannya adalah berat keseluruhan pada tahap minimum, mengambil kira struktur bumbung dan juga lantai, ketahanan kemasan yang digunakan, ketahanan yang dapat dielakkan daripada bahan api dan juga kemudahan untuk diselenggara. Antara alatan yang digunakan sewaktu pembinaan siling dan juga kemasannya adalah yang pertama sekali adalah perforator, yang kedua adalah laser roulette dan yang ketiga adalah pistol gas panas. Antara kelebihan yang terdapat pada siling PVC adalah dapat tahan lama selama lebih kurang 20 tahun. Hal ini kerana kualitinya yang baik. Kemudian tahan kepada kelembapan tinggi di udara, oleh itu boleh dipasang sama ada di dapur ataupun di bilik air. Kemudian plastiknya juga tidak mudah rosak kerana bahannya adalah PVC dan ia merupakan penebat bunyi dan juga tahan pada suhu yang melampau sama ada tinggi ataupun rendah. Antara kekurangan siling PVC adalah dia tidak mampu menahan api jika berlaku kebakaran. Ia juga sangat mudah terbakar dan di sebahagian kedai yang menjual dengan harga murah terdapat komponen dan juga komposisi toksik di dalam. Komponen rumah seterusnya adalah tiang dan kemasannya. Faktor atau konsep reka bentuk, tiang perlu menanggung atau menantang 3 beban utama, iaitu beban mati, beban kenaan dan beban daripada tindakan daya-daya angin.
Tiang juga menghubungkan lantai bawah dengan lantai tingkat atas. Bahan, alatan dan mesin adalah seperti papan lapis, tertulang, gentian kaca, simen Portland, aggregate, pasir kasar, pasir halus, bar bending machine, tightening drum mixer, external vibrator. Langkah-langkah pembinaan tiang. Step pertama, papan lapis yang digunakan untuk membuat kotak bentuk tiang perlu dipotong. Papan-papan ini dipasang dengan pengikat clips. Setelah ketiga-tiga sisi tadi siap dipasang, ia diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Selepas itu, sisi yang satu lagi didirikan dan dipasang selari dengan pendinding yang menjadikannya seperti anak tangga. Perembat dipasang melalui anak tangga ini dan ikatan ahli-ahli struktur ini dikuatkan lagi dengan penggunaan baji di antaranya. Setelah kesemua acuan kotak bentuk tiang didirikan, ia haruslah ditimbang untuk menentukan ketegakan kotak bentuk tiang yang telah dibina. Setelah kotak bentuk tiang siap dibina, pastikan kedudukan tertulang tidak bersentuhan dengan acuan dengan menggerak-gerak besi semasa menuang konkrit. Dengan nisbah bancuan konkrit 1:2:4. Kerja dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa orang pekerja konkrit. Seterusnya, kebaikan dan kelemahan bagi konkrit bertertulang. Pertama, dari segi kekuatan. Konkrit bertertulang mempunyai kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi berbanding konkrit biasa. Kerana konkrit dibuat dengan keluli, ia mampu menahan tekanan tinggi sebelum ia menjadi rosak atau lemah. Kedua, dari segi fleksibiliti. Konkrit bertertulang adalah fleksibel. Semasa proses pembinaan, fleksibiliti dalam konkrit bertertulang membantu struktur mengambil bentuk dan mengurang ketegangan dalam asas. Ketiga, dari segi kos. Salah satu kelemahan utama konkrit bertertulang adalah kos yang terlibat dalam proses fabrikasi. Serat gentian keluli yang dimasukkan ke dalam campuran simen adalah sangat intensif buruh yang menjadikannya jauh lebih mahal daripada konkrit biasa. Pekerja perlu mencampurkan, membuang dan mengubati konkrit yang boleh memanjangkan proses pembinaan dan boleh memaksa suatu projek untuk mengatasi anggaran. Yang terakhir, dari segi kekuatan mampatan. Apabila dibandingkan dengan keluli, konkrit bertertulang mempunyai kadar kekuatan mampatan yang rendah. Kadar kekuatan mampatan yang rendah dapat menyebabkan keretakan berkembang di dalam pondasi bangunan. Retak simen disebabkan oleh kelembapan yang menyebabkan bahan berkembang dan mengecut dan menyebabkan masalah utama di jalan. Komponen yang terakhir adalah rasuk dan kemasannya. Pertama, faktor atau konsep reka bentuk. Rasuk merupakan komponen struktur yang dibina secara melintang dan dapat menanggung beban bumbung, dinding serta papak. Rasuk juga dapat menanggung beban sisi. Rasuk mengalami lenturan licin dalaman serta pesongan apabila beban dikenakan. Rasuk juga bertindak sebagai pengikat. Yang kedua, bahan, alatan dan mesin adalah seperti papan lapis, tertulang, gentian kaca, simen Portland, aggregate, pasir kasar, pasir halus, bar bending machine, tightening drum mixer dan yang terakhir external vibrator. Langkah-langkah pembinaan rasuk. Pertama, pemotongan papan lapis untuk pembinaan penapak dan dinding rasuk. Kedua, kerja pemasangan kotak bentuk dilakukan. Ketiga, penapak hendaklah diletakkan di atas kepala tiang dan kayu tupang hendaklah dipasang di bawah penapak sebagai penyokong dan penyangga penapak. Keempat, setelah penapak dipasang pada semua tiang, benang hendaklah ditarik dari penjuru tiang bangunan ke penjuru tiang bangunan. Kelima, kedua-dua papan dinding rasuk akan dipasang di sebelah penapak. 6. Setelah kesemua papan dinding rasuk dipasangkan, kayu yang panjang saiz 1x2 hendaklah dipakukan di bawah sisi papan dinding rasuk. 7. Kayu-kayu penebat dipakukan di setiap kayu tupang bagi mengelakkan ia bergerak atau berganjak.
Ke-8, setelah kotak bentuk rasuk siap dipasang, persiapan untuk kerja-kerja roof beam dijalankan. Ke-9, kerja meletakkan besi tertulang ke dalam acuan boleh dibuat setelah acuan dipastikan benar-benar kukuh. 10. Pastikan kedudukan tertulang tidak bersentuhan dengan acuan dengan menggunakan peruang. 11. Dengan nisbah bancuhan konkrit 1:2:4. Kerja dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa orang pekerja konkrit. Kebaikan dan kelemahan penggunaan bahan konkrit dan juga keluli. Bahan konkrit adalah baik dari segi kekuatan mampatan, ketahanan lasakan dan rintangan kebakaran. Ia sederhana dari segi kekuatan recihan dan lemah dari segi kekuatan tegangan. Manakala keluli adalah baik dari segi kekuatan tegangan, kekuatan mampatan dan juga kekuatan recihan. Ia lemah dari segi ketahanan lasakan dan kerintangan kebakaran. Terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Setelah semua kerja-kerja binaan selesai, pembersihan tapak projek perlu dilakukan. Ini untuk memastikan segala kerja yang dibuat dapat siap dengan sempurna ketika penyerahan projek tersebut kepada klien. Di antara kawasan yang menjadi tempat banyaknya kerja-kerja binaan yang perlu dibersihkan ialah kawasan jalan masuk utama. Setelah kerja-kerja ini semua selesai, barulah penyerahan projek tersebut dapat diberikan kepada pihak klien dengan sempurna. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.